Okey. Di depan Pak Atir. Opa lagi murah. Murah. Sabtu lepas. Ini tak ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain. Amin. Kita buka nota tajwid. Nota ada. Ada kan? Nota ada Pak? Yang baru. Okay. Yang baru letak ini baru. Okey, bukan surat 9 Hukum lam ta'rif. Lam ta'rif. Hukum lam ta'rif. Lam ta'rif. Di nota tu 9 kan? 9 kan? Bukan buku tajwid ni nota. Bulan ni kita nota dulu, baru nanti tajwid ya. Lam ta'rif. Apa itu lam ta'rif? Ada tahu ke? Jemaah lam ta'rif. Apa itu lam ta'rif? Ya? Ingat ya? Apa? Apa tadi? Kata-kata. Kata nama khas. Lam ta'rif adalah kata nama khas. Ya, tidak. Kata nama. Terjemahkan kat situ, tulis kat situ. Lam ta'rif adalah kata nama khas. Okey, lam ta'rif ialah kata nama khas ya. Lam ta'rif kata nama khas. Kata nama khas. Baik, dalam Al-Quran di sini dia ada dua hukum. Izhar dengan idgham. Belakang ni bezalah. Izhar qamariyah ataupun qamariyah. Qamariyah ataupun qamariyah. Sama je. Idgham syamsiyah ataupun syamsiyah. Sama je. Baik, lam ta'rif yang kita kenal kata nama khas ini ialah merujuk kepada alif lam. Yang kita jumpa dalam Al-Quran ada kan? Ada. Alif lam yang ada hamzah wasal, selepasnya ada lam. Contoh mudah ada kat mana? Al-Fatihah. Kan? Ada lam. Kalau kita tengok di ayat yang pertama apa dia? Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dah alif lam? Kat mana? Tak nampak. Ar-Rahmanirrahim tu? Tidak. Ada dah alif lam situ? Dalam tulisan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dah alif lam ni? Ar-Rahmanirrahim tu? Ada alif lam ni? Ada dalam tulisan tapi dibaca ada lam tu? Tak ada. Okay, kena tak ada. Ya. Tapi kalau tengok ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada dah alif lam tu? Alif lam ni ada. Dan dibaca. Nah, so kita nak cerita yang inilah. Lam tu dibaca ke tidak? Itu je. Lam tu dibaca ataupun tidak. Seperti yang kita tahu di sini izhar. Apa itu izhar? Dibaca jelas. Lam itu izhar ialah dibaca dengan jelas. Izhar qamariyah namanya ataupun selalu di sini dipanggil dengan alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah. Ya. Baik. Izhar qamariyah. Dikatakan hukumnya izhar qamariyah itu dibaca dengan jelas. Izhar kita terjemahkan ini adalah jelas ya. Ya, jelas.
Bila dia berjumpa dengan huruf-huruf Qamariyah. Huruf Qamariyah ada 14 J. Hurufnya apa? Diberi hajjaka. Hamzah, ba, ghain. Hajjaka. Ha, jim, kaf. Waqaf. Waw, kha, fa. Aqimahu. Ain, qaf, ya, mim, dan hasiful. 14. Tidak, cukup 14. Si cilora telu. Ada 14 huruf dia. Jika selepas huruf lam, ada huruf-huruf ni. Maka lam itu dibaca macam mana? Cara baca dia. Lam dibaca dengan jelas. Ya, huruf lam dibaca dengan jelas. Tambah huruf lam ya. Huruf lam dibaca dengan jelas. Huruf lam dibaca dengan jelas. Dibaca dengan jelas. Tulis kalau kotak tu kat sini ya, macam ni lah. Macam mana tanda dia? Dibaca dengan jelas. Mudah je. Alif, lam, ada sukun. Tanda mati. Jadi sukun ni merujuk kepada izhar. Semua hukum izhar ada tanda sukun. Izhar halki ada sukun mim dia. Izhar syafawi ada sukun di atas mim. Izhar ni merujuk kepada tanda sukun. Tanda matilah. Okey. Baik. So yang ini saya rasa tak ada masalah pun. Ya, tak ada masalah. Yang ini. Idgham. Idgham syamsiah. Yang masalah mengambil part dengan tekau. Ya, dia bukan masalah apa. Dia masalahnya kadang-kadang kita nak baca kalau misalnya tulisan tu tak ada baris. Kat Quran ni dia tulis dah. Kat Quran ni tak apa, kita boleh baca. Tapi dia kalau tak ada baris, nak macam mana? Dia bukan masalah Al-Quran je, bahasa Arab semuanya. Semua bahasa Arab. Quran ke, hadis ke, kitab ke, kalau dia tak ada baris, nak baca macam mana? Kata jangan seorang lah. Ada pening ni. Okay, siapa-siapa yang ke lapangan hari Ahad petang pukul 3.45. Nah, Ahad petang 3.45 setiap akhir bulan. Akhir bulan ya. Nanti saya akan bagi link ya. Siapa-siapa yang nak ke lapangan bolehlah join online kelas bahasa Arab. Okay, Qasas Nabi, kisah Nabi. Bulan lepas kita masuk kisah Nabi Yusuf. Macam mana Nabi Yusuf dicampak ke dalam telaga. Macam mana tak ada belas kasihannya saudara sendiri. Saudara dengan ayah satu ayah. Berlainan ibu. Ya. Tapi sampai hati dia campak adik dia masuk dalam telaga tanpa belas kasihan. Itu saya baca kisah dia memang tersentuh. Seorang budak kecil umur dalam 7 ke 8, 9 tahun. Campak dekat telaga. Telaga budak. Kisah Nabi. Kisah Nabi. Kisah para Nabi dalam Al-Quran. Dia hanya terjemahkan saja dalam Al-Quran. Bahasa Arab. Bahasa Arab ini sebenarnya ini bahasa Arab untuk kanak-kanak sebenarnya. Kanak-kanak, tapi saya suka sebab dia bahasanya mudah. Ya, di setiap perenggan ayat yang diceritakan tu dia ada maksud yang tersirat. Dan di yang pentingnya dia ada selitkan dengan ayat Quran sebab memang kisah ni ambil daripada ayat Quran.
Jadi bila kita baca Al-Quran, ada bahasa-bahasa Arab, kalimah-kalimah Arab yang mudah kita tahu kan terjemahannya kan. Nanti kita bolehlah faham sedikit sebanyak. Oh, terjemahannya macam tu. Ini setiap akhir bulan, hari Ahad, petang. Start kelas itu kelas ini, kelas dekat surau. Ya, nanti saya akan maklumkan dalam grup. Ini dia online lah, ya. Sebab itu online. Siapa-siapa yang berkelapangan nak join silakan. Tapi untuk buku tu nanti saya akan bagilah link dia, tinggal printnya. Nah, tinggal printnya. Saya tak jual printnya. Saya dah saya edit dah, tinggal printnya. Okay. Bila? Setiap akhir bulan. Dan dia dah start lama dah. Cuma saya bagi peluang ya siapa-siapa nak join. Hari Ahad petang 3.45. Dia pukul 3 tu dia baca Quran. Dia dalam 45 minit. Ya, kalau kita kat sini kan baca kitab Safinah kan. Kalau dia pun ada kita bahasa Arab. Kita bahasa Arab. Cerita aja kisah Nabi-Nabi dalam Quran. Ya. InsyaAllah nanti saya akan cuba bagi link dia. Tapi kat Google Meet lah ya. Google Meet. Okay. Okay, seterusnya. Di situ nanti adalah saya sentuh sedikit tentang bahasa Arab. Kenapa jadi macam ni? Sedikit kenapa jadi macam ni? Kenapa tiba-tiba dia berubah? Sikit-sikit ya, jangan banyak-banyak. Saya pening lah. Jangan ya. Sabar. Ya. Dia hanya terjemahkan ya. Ambil dalam buku tu tinggal terjemahkan je. Tulis saya salin balik apa yang saya tulis. Saya cakap. Ya, salin balik. Okey, baik. Seterusnya idgham syamsiah. Apa itu idgham? Memasukkan. Alhamdulillah. Apa itu ada yang tulis idgham bingung? Bukan. Memasukkan apa ya? Huruf pertama ke huruf pertama ke huruf yang kedua. Itu idgham. Memasukkan. Ajalah. Itulah. Memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Itu idgham. Huruf idgham syamsiah. Huruf syamsiah dia ada 14 juga. Apa dia? Kalau saya cara mudah dia selain ni lah. Selain 14 ni, dialah huruf syamsiah tu. Okey, tak apa kita tulis. Huruf apa? Ta. Nah. Okey, kemudian jim ha kha dah. Ya, dal. Zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za. Ain dengan ghain ada, fa dengan qaf ada, kaf ada, lam tak ada. Lam, mim nun ada. Nun ya, nun dengan waw ya ada. Ya. Jadi 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 14. Ada 14 saja. Ini huruf syamsiah. Ya, macam kira bahasa sama no? Tata, dada, rosa, sin, tata, bawza, lam, ro. 6 lam nun, sorry. Lam nun. Baik, jadi maknanya selepas lam ini jumpa huruf satu-satu daripada ini, maka cara bacaan ini macam mana? Cara baca dia, huruf lam tidak dibaca. Itu je lah. Huruf lam tidak dibaca. Kenapa? Sebab itu masuk. Masuk ke mana? Kalau kita tengok sini tanda dia ataupun ciri-ciri dia. Lam tu kosong, tidak ada tanda apa-apa di atasnya, tapi selepas lam ada satu. Ini tanda idgham. Kan? Idgham yang sebelum ni pun sama juga. 3 idgham sebelum ni, huruf pertama dia kosong, yang kedua satu. Idgham ma'al-gunah bila gunah samanya. Cuma yang idgham ma'al-gunah ada yang tak ada satu. Ma'al-gunah ada yang tak ada satu. Kau nak? Dua dengan ini tidak ada satu. Ini saja. Yang lain semua ada satu. Sabdu ni sinonim kepada idgham lah. Jadi kalau jumpa saja tak ada tanda, pada satu, confirm idgham tu. Cara mudah lah. Jadi, kalau selepas lam jumpa huruf-huruf ni, maka lam tidak baca yang sabdu tu lah.
Tak dibaca. Contohnya tadi kat mana Al-Fatihah tadi? Ar-Rahmanir-Rahim. Lam ada, tapi tak baca. Yang kita baca yang sabdu, huruf roh, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini namanya idgham syamsiah. Ataupun selalu orang sini kata alif lam syamsiah. Boleh? Ada soalan? Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada soalan, saya nak tanya. Dua-dua kata nama tak. Ya. Jumpa roh lah. Ada kan roh? Dua-dua kata silakan dia sampai dua kata di sini. Oh ya. Kalau belajar bahasa Arab, alif lam ini tanda untuk kata nama. Kata nama. Setiap yang ada nama, salah satu tandanya ada tanda lam, alif lam. Dia masuk alif lam. Kata nama masuk alif lam. Kalau kata kerja tak boleh masuk alif lam. Berlari, makan tak boleh masuk alif lam. Kata kerja tak boleh. Kata nama saja boleh. Kata nama saja. Okey, ada soalan? Tak ada soalan, saya nak tanya soalan. Ada yang bagi tahu Ustaz, tanya soalan. Kami faham, cuma bila tanya soalan tak tahu nak jawab. Okey. Dia mudah je. Dia lari kat situ-situ je. Okey, soalan saya mudah ya sebenarnya. Cikgu-cikgu ni boleh jawab ni. Cikgu-cikgu boleh jawab ni. Baik. Bila dia tak baca, yang soalan saya ni lah, idgham syamsiah tu kan. Ar-Rahmanir-Rahim. Bila dia tak baca, apa dia nak tulis lam tu? Tak payah tulis. Boleh ke macam tu? Soalan saya ulangi lagi lah. Bila tak baca, Ar-Rahmanir-Rahim, lam tu tulis tapi tak baca pun. Baik tak tulis tu. Baca tu baik. Ke macam mana? Boleh ke tak macam tu? Boleh tak kata? Kena buh juga. Sebab kata nama. Okey. Ada lagi yang lain? Kita tunggu yang lain jawapannya. Tempat. Menunjukkan tempat. Ya salam. Okey. Okey, menarik. Menunjukkan tempat. Ya salam. Terus ada lagi? Ismail. Cikgu. Cikgu. Tak baca pun lam tu. Apa nak tulis? Tak tulis lah. Kan? Boleh macam tu. Soalan saya boleh ke tak? Kenapa kalau tak boleh? Kau boleh? Kenapa juga? Okey. Jawapan dia, rujuk balik apa yang saya tulis tadi ni. Lam takrif tu apa dia? Kata nama khas. Apa itu kata nama khas? Asal perkataan kata nama dia umum. Kata nama tu biasanya umum. Betul tak? Saya contoh yang saya kata masjid. Masjidun bahasa Arabnya masjid ialah masjidun ya bahasa Arabnya kan? Masjidun. Bahasa Arab. Bila saya kata masjidun, masjid mana? Umum. Mana-mana masjid. Masjid Kulim boleh, Seberang Jaya boleh, Masjid Negeri pun boleh. Mana-mana masjid dia umum. Tapi bila dia tambah alif lam, dia jadi kata nama khas. Kata nama khas macam mana? Rujuk kepada ayat cerita sebelum tu. Contohnya, saya bahasa Arab lah, saya cakap bahasa Arab. Zahabtu ila Masjid Kulim li salatil jamaah. Zahabtu, saya pergi. Ila ke Masjid Kulim. Masjid Kulim. Li salatil jamaah. Untuk solat berjamaah. Nah, cerita seterusnya, perlukah saya bagi tahu lagi Masjid Kulim tu? Tak perlu. Saya hanya tambah Al-Masjidu. Al-Masjidu. Masjidu apa jadinya? Masjid itu. Masjid mana? Masjid Kulim tadi lah cerita tu. Tu yang tambah alif lam tu. Kata nama khas. Yang sudah diceritakan sebelumnya. Al-Masjidu. Jadi boleh ke tak? Kalau lam tu saya buang? Tak boleh. Lam tu baca ke tak baca? Lam tu tak boleh. Sebab apa? Kalau dia buang, Menunjukkan. makna dia lari. Dari segi terjemahan lah.
Walaupun tak dibaca. Ar-Rahmanir Rahim. Lam tu tak nak buat, tak nak baca, tak nak tulis. Ya, baca tulis tak boleh sebab itu sifat Allah. Macam Alhamdulillah. Sebelum tu bismillah. Eh? Ya, Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Soalannya tidak. Nama. Kata nama yang sudah dijadikan kata nama khas. Segala puji-pujian. Pujian siapa? Puji-pujian yang bagi Allah. Lillah. Bagi Allah. Sebelum tu ada nama dia. Sebelum tu ada nama dia. Bismillah. Okey, kalau kita tengok terjemahan di sini, alif lam ni dia kalau di dalam tafsir dinamakan apa namanya, alif lam, Allah SWT tak ingat ada istilah dia. Tapi alif lam ta'rif juga ya. Tapi yang menunjukkan kata segala puji-pujian. Puji-pujian ini yang sebenarnya khas untuk milik Allah. Khasnya untuk milik Allah saja. Alhamdulillah. Cita dia datang selepas dia. Lillah. Puji-pujian siapa? Pujian Allah adalah. Segala puji-pujian. Pujian siapa? Pujian mana tu? Lillah. Allah punya tu. Ini masuk tafsir dah ni. Hello. Itulah. Jadi ini fungsinya alif lam. Ya. Walaupun lam tak dibaca, lam tetap kena letak. Dari segi tulisan memang dia kena tulis. Sebab kalau dia tak tulis, terjemahan dia lari. Tak jadi kata nama khas lah. Jadi umum. Okey, nampak dah? Itu cerita dah. Itu cerita alif lam. Alif Qamariah. Ya, mungkin ada setengah tanya, dah tak payah baca. Tak baca, tak tulis lah. No. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, semua kena baca lam tu. Betul tak? Nama Abdul Rahman. Ditulis apa? Abdul. Abdul Rahman. Padahal di sini jumpa ra tu tak? Kalau bahasa Arab tak boleh tak baca lam tu. Abdul Rahman. Tapi dalam bahasa Melayu semua kena baca. Tak kira lah macam mana pun. Abdul Rahman. Abdul Samad. Abdul. Semua Abdul. Semua Abdul. 3 Abdul. Ya. Dalam bahasa Melayu semua kena sebut. Tapi bahasa Arab tak. Tengok huruf dia ni. So kena ingat ke Ustaz? Ya, kalau misalnya kita baca selain Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran, selain Al-Quran biasanya tak ada baris. Dalam Al-Quran dia tak apa, dia tulis dah. Dia letak tanda dah. Lam tu memang tak tulis apa pun. Dia tak sabdu dalam Al-Quran. Ni kalau jumpa, tengoklah buka surat khabar Pak Arab kan. Tengok pening, nak baca apa. Tak ada baris. Tak baca. Dia tengok je lah, nganggur. Kalau ingat huruf ni, insyaAllah dia tahulah, oh ini lam ni tak baca ni. Alif lam selalunya memang dia tanda masuknya, salah satu tanda kata nama. Kalau boleh, nak apa lagi baguslah. Ya, kalau cara mudah ni je lah. Ada sabdu, lam kosong lah, ada sabdu. Oh, Syamsiah. Syamsiah tu. Ya. Boleh tak tu dah. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, kita cukup duduk untuk hari ni. Pasal hukum lam lafzul jalalah tu nanti insya-Allah minggu depan lah. Tu mudah je kan tu. Itu dibaca tebal dengan nipis ya. Tebal dengan nipis. Tebal ataupun nipis. InsyaAllah. Lafzul jalal. Lafaz Allah. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi tilawatil Qur'an wa syarafna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن كفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam.